tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, bersama lagi kita di dalam Kapsul Santai. Okey, saya Siti Nur Saadah binti Muhammad Nur Kamil, pengulas untuk topik kita pada hari ini. Okey, jadi apa topik kita pada hari ini? Topik kita adalah satu topik yang agak serius, yang perlu dikupaskan pada masa kini, iaitu tabungan. Okey, jadi saya nak tanyalah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada tak tabungan yang anda telah buat? Tabungan ni nama lain dia adalah simpanan. Okey, simpanan ni adalah satu perkara yang amat penting yang kita nak gunakan pada satu-satu ketika akan datang ataupun satu-satu ketika jika berlaku kecemasan. Nampak tak betapa pentingnya tabungan itu, ya? Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, zaman sekarang ni yang kita dapat lihat di dada-dada akhbar ada banyak isu muflis atau bankruptcy yang telah berlaku di kalangan terutamanya anak-anak muda kita. Perasan tak? Tuan-tuan ada baca surat khabar tak? Okey, jadi tabungan ni lah yang akan menyelamatkan. Dengan adanya perancangan, adanya tabungan, maka inilah yang akan menjadi penyelamat kepada kita pada masa kini. Okey? Jadi sebenarnya ada banyak bentuk tabungan ataupun simpanan yang kita boleh buat, ya tuan-tuan dan puan-puan. Antaranya adalah kita menabung atau kita menyimpan dalam bentuk simpan sendiri, simpan bawah bantal lah, simpan dalam tabung lah, kan? Itu antara bentuknya. Antara lain kita menyimpan di akaun simpanan. Ada juga yang menyimpan dalam amanah saham. Amanah saham yang terjamin lah, ya. Jangan yang bukan-bukan. Okey, daripada segi emas juga, penyimpanan emas, itu juga adalah satu tabungan, ya, sebagai penyelamat. Okey, sebenarnya tabungan ini wajib dilakukan. Wajib, ya. Okey, saya kata wajib tu kenapa? Okey, kerana kita ni pada satu ketika ni kita mempunyai keperluan dan kehendak, kan? Kita ada dua perkara yang berbeza, keperluan dan kehendak. Jadi di sinilah kita boleh menunaikan kehendak kita. Keperluan itu memang sepatutnya ataupun memang kita perlu untuk kegunaan. Tapi kehendak adalah sesuatu yang boleh dilajakkan penunaian dia. Okey, antara lain yang kita boleh buat simpanan yang selamat ni, yang terjamin adalah di dalam tabung haji. Tabung haji bermodalkan dengan modal yang agak rendah. Tabung haji juga memberi kita manfaat ataupun benefit, manfaat yang lain-lain. Okey, bila kita membuat tabungan ni, kita fleksibel. Tabungan kita perlulah fleksibel. Maksudnya, bila-bila kita nak gunakan, bila-bila kita memerlukan untuk penggunaannya, kita boleh mengeluarkannya pada bila-bila masa dan pada nilai-nilai yang kita mahu, pada amount yang kita mahukan. Okey, seterusnya adalah contohnya kita nak guna untuk pembelian rumah. Kalau kita dah berkahwin, berumah tangga, kita nak menggunakan untuk pembelian rumah. Okey, tabungan yang bagus juga akan, kalau boleh, menjanakan dividen untuk kita. Di sinilah kita dapat tambahan kepada nilai apa yang telah kita laburkan tadi. Okey? Dan tabungan juga membentuk disiplin. Bila dah menabung, adakah kita nak korek balik tabung tu? Oh, tidak. Tidak, ya. Jangan buat sedemikian, kecuali jika kita mempunyai kehendak-kehendak yang perlu ditunaikan tadilah. Jika tidak perlu, setakat nak beli perkara-perkara yang kurang perlu, jadi boleh ditangguhkan dulu niat berkenaan. Okey, nanti saya akan bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan satu kaedah bagaimana kita merancang. Maklumlah sekarang ni anak-anak muda kita perlu membuat satu list down, satu senarai
Okey, dalam senarai tu kita kena mention bayaran rumah ataupun ansuran rumah, sewa rumah ke berapa. Lepas tu bayaran ansuran kereta berapa. Lepas tu barang dapur berapa. Kena tulis tu, kena habaq siap-siap semua tu. Untuk anak, seorang anak bayi berapa keperluan dia. Ada dekat 1,000 tu seorang. Lagi minyak kereta kita kena tulis itu berapa. Sebulan utilities, bil air, bil api, telefon, wifi, semua tu adalah keperluan masa kini. Jadi kenalah senaraikan. Nak bagi mak ayah, itu pun kena ada tu. Jangan diabaikan orang-orang yang kita sayangi. Dan yang terakhirnya ataupun bawah tu kita tulislah tabungan. Tabungan ni ikut kemampuan kita tau. Kita je yang faham, kita je yang tahu corak perbelanjaan kita. Jadi kita menetapkanlah berapa tabungan semampunya. Dan seterusnya lah, sehinggalah kita nak menggunakannya. Baik, saya rasa jelas. Jelas apa yang saya nak memperkatakan tentang tabungan. Saya syorkan anda membuat tabungan dengan sebaiknya. Bye.